Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak cakap pasal pendahuluan lah, kan? Okey, seperti yang kita tahu, sejarah banyak mengajar kita tentang perkembangan Islam. Tetapi adakah kita benar-benar mempelajarinya? Okey, seperti yang kita tahu, Islam juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Oleh itu, mari kita sama-sama mempelajarinya. Hal ini kita juga tahu di tanah Arab adalah tempat di mana makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dikebumikan. Kita juga dapat mengetahui bagaimana sejarah ataupun kisah sebelum mereka semua wafat. Selain itu, di tanah Arab juga seperti Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah dapat tempat pemakaman Nabi Muhammad dan dua khalifah, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar Al-Khattab. Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang istimewa bagi umat Islam. Selain itu, Masjidil Haram merupakan masjid paling suci dan Masjid Al-Aqsa merupakan masjid ketiga paling suci dalam Islam. Di dalam Masjid Nabawi terdapat satu kawasan yang digelar Raudah, iaitu tempat yang paling suci, di mana dalam Masjid Nabawi, Raudah ini juga merupakan taman-taman syurga berdasarkan hadis Nabi. Ruang di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan mimbarku terletak di atas kolamku. Makam Rasulullah SAW berurutan dengan makam Abu Bakar dan Umar. Berada pada ruang yang sama, iaitu di kamar atau bilik tidur Rasulullah SAW dan isterinya, iaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Hal yang demikian di tanah Arab juga terdapat perkuburan yang bersejarah, iaitu perkuburan Jannatul Mu'alla di Mekah dan perkuburan Jannatul Baqi' di Madinah. Imam Malik meriwayatkan bahawa kira-kira 10,000 sahabat yang meninggal dunia dikebumikan di Jannatul Baqi' ini. Di antara mereka juga termasuklah keluarga Rasulullah SAW seperti Fatimah bin Muhammad, Hasan bin Ali, Abbas bin Abdul Muttalib, Ja'far As-Sadiq, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kalsum binti Muhammad, Zainab binti Muhammad, Muhammad Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad dan Ibrahim bin Muhammad serta para isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya bagi kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan membentangkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau dilahirkan pada tahun 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masihi di Mekah Al-Mukarramah. Tempat lahir beliau adalah di rumah Abu Talib di Mekah. Beliau digelar sebagai Al-Amin, As-Siddiq dan sebagainya. Beliau meninggal dunia pada tahun 632 Masihi di Madinah, Semenanjung Arab. Baginda Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir bagi umat Islam. Beliau juga adalah anak yatim piatu sejak kecil lagi. Makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi dan menjadi salah satu tempat teristimewanya di Tanah Suci, kota Madinah. Makam tersebut terletak di kamar ataupun bilik tidur Rasulullah SAW dan isterinya, iaitu Aisyah radhiyallahu anhu, sebelum kewafatan baginda. Di samping makam Rasulullah SAW terdapat dua makam sahabat, iaitu makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Makam Rasulullah SAW adalah salah satu tempat ataupun salah satu lokasi yang wajib ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah. Lokasi makam baginda terletak bertepatan di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa makam baginda Nabi Muhammad SAW berada di dalam bilik beliau? Ini menjadi perdebatan antara sahabat ketika hendak memiliki lokasi untuk memakamkan Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah menjadi penengah
di antara perdebatan yang terjadi kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, tak seorang pun Nabi yang meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tersebut menjadi penengah sekaligus menjadi agreement mengapa Nabi Muhammad SAW dimakamkan di tempat tidur beliau dan isteri beliau. Apabila ingin menziarah ke makam Rasulullah SAW ketika kita akan masuk pintu yang di dalamnya terdapat mihrab, iaitu tempat Rasulullah mengimami solat. Tempat ini digelar sebagai Raudhah. Raudhah ini merupakan taman-taman syurga. Menurut para ulama, orang yang solat di dalam Raudhah ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Selain itu, adab jika berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW tidak boleh meninggikan suara mahupun suara telefon, bimbit ataupun suara manusia. Apabila ingin berbicara harus berbisik atau memelankan suara. Makam Rasulullah SAW berurutan dengan makam makam saudaranya, sahabatnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Sayyidina Aisyah dulu ingin dimakamkan di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi namun kerana Umar Al-Khattab meminta izin untuk dimakamkan sebelah Rasulullah dan Abu Bakar, maka Aisyah radhiyallahu anhu mengizinkannya. Di pintu Fatimah terdapat satu kotak yang berisi pembersih dan ataupun perfume untuk membersihkan makam Nabi Muhammad SAW. Jika kita masuk ke sana, mata akan menjadi terang. Makam Rasulullah adalah salah satu tempat yang wajib diziarah ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah. Seterusnya, saya akan menceritakan lagi. Makam Rasulullah SAW adalah salah satu tempat lokasi yang wajib diziarah ketika melakukan ibadah haji ataupun umrah. Dan para malaikat mengirimkan selawat dan salam kepada Rasulullah dari pagi sampai ke malam, tidak putus-putus, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untukmu Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang beriman. Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam perhormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Fakta menarik makam Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, terdapat pagar tinggi yang dihiasi kaligrafi yang bercorakkan emas. Makam Rasulullah SAW dibatasi oleh pagar tinggi yang berhiasi kaligrafi berwarna keemasan. Dekat situ ada penjaga khusus yang disebut sebagai askar ataupun tentera yang ditugaskan untuk menjaga di sekitar makam baginda Rasulullah SAW. Tugasnya adalah untuk mengingatkan jemaah yang berbuat hal-hal yang demikian ataupun hal-hal yang berlebihan di makam baginda, seperti menangis ataupun solat di depan makam Rasulullah. Yang kedua, berdekatan dengan makam para sahabat. Berdekatan dengan makam para sahabat ni, yang pertama yang paling dekat adalah Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya di luar pada Masjid Nabawi terdapat perkuburan Jannatul Baqi', iaitu perkuburan para sahabat serta ahli keluarga baginda Rasulullah SAW di perkuburan tersebut. Yang ketiga, kedudukan strategik berada di kamar Rasulullah dan Aisyah. Selain itu, ada adab menziarahi makam Rasulullah SAW yang mana diterjemahkan oleh kitab fiqh terkenal mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu Fiqh al-Manhaj al-Mazhab al-Imam Syafi'i. Antara adab-adab
yang disebutkan adalah yang pertama, sunat berazam menziarahi Nabi Muhammad SAW dan masjidnya ketika menuju ke Madinah. Yang kedua, sunat mandi sebelum masuk ke Madinah sekiranya ada kemudahan. Jikalau tiada kemudahan, mandilah sebelum masuk ke dalam masjid dan pakailah pakaian yang sangat bersih. Yang ketiga, apabila sampai di pintu Masjid Nabawi, melangkah masuk dengan kaki kanan sambil membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bihajjihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonirrajim. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fili zunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang bermaksud, aku memohon perlindungan denganmu Allah yang maha agung, dengan zatnya yang maha mulia dan dengan kekuasaannya yang maha qadim, daripada syaitan yang direjam, dengan nama Allah dan segala puji-pujian bagi Allah. Ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarganya, dan sejahterakanlah mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Yang keempat, bersolat di Raudah. Raudah adalah tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa. Yang kelima, pergi ke makam baginda Rasulullah SAW yang mulia. Berdiri di situ dengan memelangkangi kiblat dan menghadap dinding makam kira-kira 4 hasta jaraknya daripada bahagian kepala. Sambil tunduk menghadap dinding makam, kosongkan fikiran daripada hal-hal duniawi, seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Rasulullah dengan segala kemuliaan dan kedudukan yang tinggi derajatnya. Dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah serta sahabat, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Jasni daripada kelas DPSU 3B. Saya akan membentangkan tentang makam para sahabat, iaitu makam Sayyidina Zaid bin Haritha. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan memberitahu biodata ringkas tentang Sayyidina Zaid bin Haritha. Okey, nama sebenarnya Zaid bin Haritha bin Syahril Al-Kalbi. Gelaran Zaid Al-Hab. Ia tinggal di Mekah dan wafat 8 Hijrah 629 Masihi kerana gugur syahid di medan perang Muta'ah. Okey, Abu Usamah Zaid bin Harithah bin Syahril Syuarabil Al-Kalbi sebelumnya adalah budak. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan dijadikan anak angkat. Ia termasuk dalam kelompok pertama yang masuk Islam dan satu-satunya sahabat Nabi SAW yang namanya disebut dalam Al-Quran. Ia diangkat sebagai panglima pasukan dalam perang Muta'ah dan menemukan kesyahidannya di perang tersebut. Ia dimakamkan bersama dengan syuhadah Muta'ah lainnya di Yordania dan menjadi tempat ziarah kaum muslimin sampai ke hari ini. Seterusnya, makam Ja'far bin Abu Talib. Ia memiliki kedudukan dan posisi yang istimewa di sisi Rasulullah SAW. Di antaranya, ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi ketua rombongan kaum muslimin yang melakukan hijrah ke Habsyah. Setelah Ja'far kembali dari Habsyah, Nabi SAW mengajarkan kepadanya salat yang dikenal dengan nama salat Ja'far Tahyar. Ia syahid pada perang Muta'ah dan ia dimakamkan di Yordania. Ja'far bin Abi Talib bersama dengan syuhadah Muta'ah lainnya dimakam di kawasan yang bernama Mazar dekat Muta'ah, iaitu di Yordania. Makam tersebut sampai hari ini dihormati dan dijadikan tempat ziarah oleh warga setempat. Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah dimakamkan di satu tempat. Pemakaman tersebut pada tahun-tahun terakhir
ianya dibakar oleh kelompok Wahabi Takfiri kerana menganggap pemakaman tersebut dijadikan tempat kesyirikan. Umar Al-Khattab atau nama sebenar beliau ialah Umar Al-Farabi Ishaq. Beliau lahir pada 579 Masihi. Okey, beliau dilahirkan di Mekah, iaitu di Semenanjung Arab. Okey, Umar ni adalah khalifah kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Umar menjadi khalifah pada 23 Ogos 934 Masihi sehingga 6 November 644 Masihi. Okey, dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafa Rashidin. Okey. Kalau nak tahu, Umar ni ialah salah seorang sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsyah, iaitu isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau korang nak tahu, sebelum Umar memeluk Islam, dia adalah seorang orang cakap pemabuk kan, minum arak semua. Tapi selepas dia masuk Islam, dia tak minum dah. Tapi yang paling bestnya kan, Umar ni sebelum dia peluk Islam ni, dia seorang yang orang cakap petarung, orang panggil penggulat kan. Ya, penggulat yang hebat sampai semua orang takut nak lawan dia. Okey, tapi satu hari ni Nabi ada tengok kan dia punya perlawanan kan Umar. So Nabi pun berdoa, ya Allah, kau bagilah salah seorang daripada mereka memeluk Islam. Apa maksud Nabi? Salah seorang daripada mereka. Okey, pada zaman tu Umar Al-Khattab atau dikenali sebagai Umar Al-Faruq nama sebenar dia, seorang ni Abu Jahal. Nama sebenar dia Abdul Hakam bin Hisham. Diorang dua ni adalah orang yang hebat pada zaman ketika itu. Lalu Allah memakbulkan doa Nabi dan akhirnya Umar Al-Khattab menjadi pilihan. Dan yang paling best, dan Umar ni dia ni berani tau. Dia berani mengaku diri dia Islam kat hadapan semua orang. Sebab dia tahu kan semua orang takut dengan dia, so dia beranilah dia buat apa yang dia nak time tu. So nak cerita kat sini, time penaklukan Umar ketika dia menjadi khalifah ni, Umar berhasil mengambil alih kepimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Lepas tu dia buat pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Okey, lepas tu segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah seorang khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Lepas dia pimpin dunia semua, end up Umar pun wafat. Dia wafat pada 6 November 644 Masihi. Tak silap saya tentu hari Rabu. Macam mana dia boleh meninggal dunia? Okey, saya nak cerita. Okey, sebelum tu beliau meninggal dunia di Madinah, dan tempat pengebumian beliau di Masjid Nabawi bersebelahan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cerita macam mana Sayyidina Umar boleh wafat kan. Time ni ada seorang upahan, nama dia Abu Lulu'ah bin Muljam, yang berasal dari Parsi. Dia nak bunuh sebab apa? Sebab tindak balas dari penaklukan Islam ke atas Parsi. Tapi sebelum dia Umar wafat, diorang dah buat macam perancangan beberapa bulan sebelum macam tu Lepas tu time musim haji, time tu bulan 10 Oktober 944 Masihi kan. Dan tu Umar pergi haji kat Mekah. Diriwayatkan apabila Umar berdiri di Bukit Arafah, time tu dia dengar ada orang cakap suara cakap kan, wahai khalifah, tidak akan lagi kamu berdiri di Bukit Arafah. Dan berkata bahawa sesungguhnya ini haji yang terakhir buatmu Umar, dan tidak akan lagi datang ke sini lagi. Nampak tak? Time tu, lepas tu time Umar nak pergi melontar jamrah kan. Lepas tu adalah, kita pun tak tahu siapa kan, adalah macam upahan jugalah kan. Dia baling batu kat kepala Umar tau, sampai
cakap apa, berdarah. Dan sekali, pada 31 Oktober 644 Masihi, Abu Lulu'ah menyerang Umar ketika Umar menjadi imam dan solat subuh di masjid. Macam mana dia boleh bunuh? Macam ni cara dia. Okey, Umar tengah solat kan. Lepas tu Abu Lulu'ah ni datang. Lepas tu dia tikam belakang Umar time tu 3 kali. Dia guna sebilah pisau yang bermata dua. Sampailah Umar maut kat tempat kejadian. Lepas tu dilaporkan lah kan, Umar meninggalkan wasiat dengan menyuruh anaknya berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah untuk meminta izinnya untuk dimakamkan bersebelahan makam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat tu je lah saya boleh cerita pasal Sayyidina Umar Al-Khattab. Korang boleh tengok slide kan. Nanti korang tengok slide Okey, saya beri kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Irfan bin Kamar Arifin dan saya akan membincangkan tentang Janatul Mu'alla. Tentang Mu'alla. Perkuburan Mu'alla ataupun dikenali Janatul Mu'alla, dikenali sebagai syurga yang mulia tinggi, maha tinggi. Perkuburan itu terletak di utara Mekah dan terdekat pada Masjid Al-Jin. Di situlah tempat perkuburan bagi saudara mara, nenek moyang dan tokoh-tokoh Nabi Muhammad SAW. Banyak saudara mara Muhammad dikebumikan di tanah situ perkuburan ini sebelum mengira pada tahun 622. Banyak kubah dan bangunan telah dibina semula di atas perkuburan yang diketahui selama bertahun-tahun lalunya. Makam di perkuburan ini dirobohkan pada tahun 1925, tahun yang sama dengan Jannat Al-Baqi. Tanah perkuburan di Madinah dirobohkan oleh Raja Saudi Ibn Saud. Ini berlaku walaupun terdapat tunjuk perasaan oleh masyarakat Islam antarabangsa. Sebilangan orang Syiah terus berkabung pada hari Dewan Saud, merobohkan kuil pada hari kuil di Al-Baqi yang diberi nama Yaumi Gam ataupun dipanggil Hari Kesedihan dan memprotes pembongkakan pemerintah Saudi terhadap tempat-tempat suci ini. Menziarahi perkuburan Mu'alla, di sinilah dimakamkan pada para sahabat besar termasuk Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah, lelaki sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam perkuburan itu. Lelaki. Di dalam hanya ada kelihatan tanah-tanah lapang, yang di atasnya ada batu-batu putih. Ada batu-batu putih yang tersusun, ada yang batu-batu yang tak nampak. Kita tahu siapa yang punya dia punya tanah kuburnya. Ada yang satu susun tidak ketahui siapa punya dan siapa yang dimakamkan di situ, kecuali jika membaca catatan sejarah mengenainya. Inilah masalah Wahabi yang terlalu jumud dalam memahami hukum dan memaksa masyarakat seluruhnya menerima cara mereka. Kerana memarahkan segelintir orang yang melakukan khurafat, mereka merugikan jutaan umat Islam seluruh dunia. Ternyata sebahagian dari amanah Allah yang terletak di bahu mereka terdapat terbaik begitu saja. Tempat kelahiran Rasulullah juga bertukar kepada perpustakaan yang entah siapa yang mengambil. Tak tahulah bertukar apa. Yang nasaf di siapakah yang mampu menyelamatkan khazanah Islam ini dari mereka? Fakta-fakta yang penting tentang perkuburan Mu'alla. Makam penting bagi Muslim. Pemakaman Al-Mu'alla
adalah pemakanan yang sangat bersejarah. Ini adalah pemakaman paling penting dalam umat Islam di dunia setelah pemakaman Baqi di Madinah. Orang tempatan menyebutkan sebagai Jannat Al-Mu'allah. Pemaksanaan ini sudah ada di Mekah sejak sebelum Nabi Muhammad lahir dan masih ada sampai sekarang. Maksud dah lama tu. Tempat makam keluarga Nabi Muhammad SAW. Nombor kedua adalah tempat makam keluarga sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Islam dimakamkan di sini. Mereka antara lain seperti Siti Aminah, iaitu ibu Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, Datuk Rasulullah, Abu Talib, bapa saudara Rasulullah, dan kemudian isteri pertama Nabi Muhammad SAW, iaitu Siti Khadijah. Ketiga, makam dihancurkan mulai 1925. Dulunya bentuk pemakaman ini sama seperti di belahan dunia lain. Namun sejak 1925, bangunan makam di sini dihancurkan. Tidak ada lagi bentuk makam dan batu nisan. Yang tersisa hanyalah tanah yang rata dan jejaran batu sebagai penanda makam. Sedih tu. Dan keempat, yang terakhir adalah dijadikan tempat ziarah untuk para jemaah. Pemakaman Al-Mu'allah adalah salah satu destinasi untuk diziarahi untuk para jemaah haji dan umrah di Mekah. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat pemakaman bagi para jemaah haji dan umrah yang meninggal dunia di sana saja. Siapa yang meninggal di sana akan dikuburlah kat situ. Oh alam. Okey, dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahimi bin Abdul Majid. Saya akan menceritakan berkenaan dengan perkuburan bersejarah, iaitu perkuburan Baqi' atau lebih dikenali sebagai Jannatul Baqi'. Perkuburan Baqi' adalah perkuburan yang bersejarah dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqi' adalah kawasan perkuburan bagi penduduk Madinah dan sesiapa sahaja yang meninggal dunia di Madinah. Perkuburan itu termasuklah untuk para jemaah haji atau umrah yang melakukan ibadah di sana. Perkuburan Baqi' terletak berdekatan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berada di sebelah kiri Masjidin Nabawi. Ia dilingkungi dengan pagar yang tinggi. Perkuburan Baqi' ini terbuka kepada jemaah haji atau umrah yang melakukan ziarah di sana. Tetapi ia tertakluk kepada jemaah lelaki sahaja. Perkuburan Baqi' dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana di dalam sebuah riwayat Imam Malik berkata, kira-kira 10,000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimakamkan di perkuburan Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menziarahi perkuburan Baqi'. Baginda mengucapkan salam, berdoa memohon keampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Perkara tersebut dapat dikaitkan dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa'tikum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahaqun Allahumma ufir li ahli Baqi'il gharq. Maksudnya, selamat sejahteralah kamu ke atas para penghuni kediaman kaum yang beriman. Telah datang kepada kamu apa yang dijanjikan untuk kamu. InsyaAllah akan mengikuti kalian. Ya Allah, kurniakanlah keampunan untuk para penghuni perkuburan Baqi'. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
ia dapat dikaitkan bahawa Rasulullah SAW menceritakan sesiapa yang dimakamkan di perkuburan Baqi', nescaya mereka akan dapat mengikuti jejak langkah para anbiya. Perkuburan Baqi' merupakan perkuburan yang terletak hampir dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Ia juga dipanggil sebagai Jannatul Baqi' dan Baqi' Al-Gharqad. Tiada nas daripada Al-Quran dan hadis secara khusus yang menyebut kelebihan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Akan tetapi Rasulullah SAW telah memuliakan perkuburan Baqi' dan menyebutnya sekiranya sesiapa yang dikebumikan di perkuburan Baqi', nescaya ia akan mendapat pertolongan daripada Rasulullah SAW. Antara kelebihan sekiranya seseorang itu dikebumikan di perkuburan Baqi' ialah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Rasulullah SAW menganjurkan supaya jika sesiapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah, maka hendaklah ia melakukannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni ashfa' liman yamutu biha." Maksudnya, sesiapa yang berkemampuan untuk meninggal dunia di Madinah, maka meninggallah di sana, kerana aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati di sana. Oleh itu, umat Islam haruslah berdoa supaya diberikan kemampuan untuk dikebumikan di perkuburan Baqi' untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW, kerana pertolongan yang terbesar oleh umat Islam di hari akhirat kelak ialah pertolongan dari Rasulullah SAW, iaitu syafaat baginda. Di dalam riwayat Imam Malik ada menyatakan bahawa kira-kira 10,000 sahabat baginda Rasulullah SAW telah dimakamkan di perkuburan Baqi', dan antara sahabat yang dimakamkan di perkuburan Baqi' ialah As'ad bin Zararah, Uthman bin Maz'un, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ramai lagi. Selain itu, ahli keluarga Rasulullah SAW juga turut ada yang dikebumikan di perkuburan Baqi', iaitu Sayyidatina Aisyah, Fatimah Az-Zahra, Zainab, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Banyak kelebihan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sekiranya seseorang itu dikebumikan di perkuburan Baqi'. Antaranya ialah, yang pertama, orang yang meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi' dalam keadaan beriman akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Pertolongan inilah yang umat Islam menunggu-nunggu di hari akhirat kelak. Yang kedua, dikebumikan di tempat yang dimuliakan, iaitu Madinah, dan berdekatan dengan makam Ahlul Bait Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Perkuburan Baqi' ini ialah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia berdekatan dengan makam Rasulullah SAW, iaitu di Masjidin Nabawi. Dan yang ketiga, mengikuti anjuran Rasulullah SAW supaya jika mampu untuk meninggal dunia di Madinah, maka hendaklah dia melakukannya. Sekiranya seseorang itu berkemampuan untuk meninggal dunia di Madinah, maka lakukanlah, kerana banyak kelebihan yang ada di situ. Yang keempat,
Penghuni Baqi' didoakan keampunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hayatnya, yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat kediaman kaum orang yang beriman. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, beliau sering mendoa kepada ahli perkuburan Baqi'. Yang kelima, solat jenazah dihadiri oleh jemaah yang ramai daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan solat. Sekiranya kita meninggal di Madinah dan dimakamkan atau dikebumikan di perkuburan Baqi', nescaya orang-orang yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan melakukan solat jenazah kepada seseorang tersebut. Oleh itu, marilah kita berazam dan menanam cita-cita untuk diberikan kemampuan supaya meninggal di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dapat kami simpulkan dalam slide kami ini adalah makam-makam bersejarah wajar diingati bagi setiap lapisan masyarakat agar tempat bersejarah tersebut tidak luntur dalam ingatan umat Islam. Terdapat banyak makam yang ada terutamanya di Timur Tengah seperti makam Rasulullah SAW, makam para sahabat, makam para anbiya dan perkuburan yang penuh dengan kisah sejarah yang tersendiri. Oleh itu, usaha untuk menjaga kebaikan makam tersebut merupakan usaha paling murni yang perlu dilakukan supaya kesan sejarah tidak hilang begitu saja. Walaupun Rasulullah SAW dan para sahabat telah wafat berabad tahun lamanya, tetapi dengan adanya makam tersebut, umat Islam akan lebih mengasihi baginda dan para sahabat. Setiap manusia mestilah mengambil ibrah dan teladan apabila melihat makam para anbiya supaya akan lebih mengingati kepada hari kematian. Wajarlah perkara tersebut dipelihara agar dapat dijadikan pembelajaran kepada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Hal yang demikian, kita sebagai umat Islam perlu mengambil berat tentang kisah atau cara Rasulullah SAW dan para sahabat meluaskan pengaruh Islam sehingga ke pelosok dunia. Kita juga haruslah melakukan perkara-perkara kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, kita sebagai umat Islam mestilah bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Seperti mana para malaikat mengirimkan salam dan bersalawat kepada Rasulullah SAW dari pagi sampai malam, tidak putus-putus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Akhir sekali, kita perlulah mengambil pengajaran tentang setiap yang berlaku supaya kita boleh jadikannya sebagai pelajaran bagi kita semua. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah waj'al mautana fil baladir rasulikal sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, ya Allah, akhirilah ayat kami dengan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, dan janganlah kamu matikan kami dengan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk, dan matikanlah kami di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan yang buruk datang daripada kami. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.